Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mana dah? Kau surat apa? Tak ada yang saya bu? Satu nepak. I'tiqad Ahlus Sunnah dalam masalah sifat Allah didasari dua prinsip. Kita masih dalam perbahasan perkara yang keenam, iaitulah tauhid yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat. Kita belajar ada dua, tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat, tauhid nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah. Maksudnya, nama yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya layak untuk Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa nama dan sifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah itu namanya As-Sami', Maha mendengar, tidak ada makhluk yang setara pendengarannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah namanya Al-Basir, Maha melihat, tidak ada satu makhluk pun yang setara melihat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ni boleh melihat juga. Boleh melihat tak? Boleh. Tapi serupa tak dengan melihatnya Allah? Tak serupa. Kita masa muda terang lah mata, lah ni spek dah. Cak spek nana dah. Mana kitab-kitab dah, mana kitab? Tu depan tak nampak. Hak teruk lagi gak dia pakai spek, cari spek. Spek kat mana dah, spek kat atas dahi tu kak. Mana? Nana. Kita bercakap, Allah juga bercakap. Tapi adakah serupa? Tidak. Kita hidup, Allah Maha hidup. Serupa? Tak serupa. Itu makna tauhid al-asma' was sifat. Kita nak belajar hari ni, dia kata i'tiqad Ahlus Sunnah dalam masalah sifat Allah didasari atas dua prinsip. Ini prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab sifat-sifat Allah. Yang pertama, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak. Apa sahaja nama yang kurang, yang tidak menunjukkan kesempurnaan, wajib kita sucikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mengatuk, tidur, lupa, lemah, capek, lelah, bodoh, mati dan lain-lainnya. Apa sahaja nama yang menunjukkan kelemahan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Ini prinsip dalam tauhid al-asma' was sifat. Ingat yang pertama, apa dia? Nama dan sifat yang menunjukkan kekurangan tidak layak bagi Allah. Kita mesti mensucikannya, mesti menafikannya. Kalau orang royak, Allah ni dia berkuasa, tapi ada kok tapi. Tapi iyalah hak Tuhan buat tidak semua comel. La ilaha illallah. Mu kata Allah berkuasa, tapi hak Tuhan buat tu iyalah macam ada budak dilahirkan cacat. Menunjukkan Allah tidak sempurna. Astaghfirullahalazim. Ada orang mikir gini. Kalau Allah tu maha sempurna, kenapa ada budak cacat? Kenapa ada orang cacat? Nak jawab ke mana? Hazri. Jawapan dia,
Nak jawab ke mana? Kalau Allah ni maha sempurna, kenapa dia ciptakan ada orang cacat? Kenapa ada orang sakit? Itulah hebatnya Allah. Dengan ada orang cacat, dengan ada orang sakit, berapa ramai manusia ni ada kerja. Kaji go tu, kaji go ni, menyebabkan manusia ni tubik kreativiti daripada otak masing-masing. Nak reka go tu, reka go ni. Baru ni tubik YouTube, ada budak tak ada tangan. Adik tak nak pergi sekolah, kawan-kawan kata dia tak ada tangan. Siap dia. Dia tak ada tangan daripada kecil. Diviralkan dari Facebook. Akhir mari seorang tampil bui tangan robot ke dia. Ada tangan dia. Gerek. Seorang ada tangan dalam dia. Bila tangan robot pun, tapi nak ayat. Nak boleh kau buat tangan tu bergerak ingat mudah ke? Dah. Mujur ada orang tak ada tangan, ada juga orang bikin. Dia ni boleh jual nak pula produk dia ni. Orang buat kaki pelesu, buat tangan pelesu, buat gotu pelesu. Sebab ada orang yang kurang upaya. Berapa orang yang boleh menjana pahala daripada orang-orang kurang upaya ni. Dia buat pula NGO, dia buat persatuan untuk menolong orang-orang kurang upaya. Semua itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi pahala kepada hamba-hambanya. Baik. Prinsip yang pertama, kita kena menafikan sifat kekurangan bagi Allah. Prinsip yang kedua ialah Allah mempunyai nama sifat yang sempurna, yang tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya. Tidak menolak. Maknanya apa dia? Kalau Tuhan kata dia ni bersemayam, ahli sunnah menerima Allah ni bersemayam. Kalau Tuhan kata dia ni ada tangan, maka kita terima Allah tu ada tangan. Tidak menyelewengkan kalamullah dari kedudukan yang semestinya. Tidak memesongkan makna. Tangan ni makna dia kuasa, bukan tangan sebenarnya ni, sebab Allah tak ada tangan. Hak tu pendapat satu pihak. Kita kata kita ni ikut ahli sunnah, kita kata Tuhan ada tangan lah. Tak perlu nak kona-kona jadi kuasa. Kalau kita kata Tuhan ada tangan serupa dengan makhluk, no, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tu kita kena tegas situ. Kita kata Allah ada muka. Apa kita kata? Sebab Allah kata dalam Quran, Tuhan sebut dia ada muka. Maka kita sebagai hamba kena kata Allah ada muka. Kalau begitu kamu telah menjadi mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Sebab muka Allah tidak sama dengan muka makhluk. Kita pegang laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Itu yang kita pegang sama-sama. Kita tidak menyelewengkan kalamullah dari kedudukan yang semestinya. Tidak mengingkari tentang asma, nama-nama dan ayat-ayatnya. Tidak engkar. Bila kita kata Tuhan tak ada tangan, seolah-olah kita mengingkari firman Allah. Kita kata Tuhan tak ada muka, kita engkar firman Allah. Tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tak tanya. Bila kita kata Allah memang ada tangan, kita terima Allah ada muka, Allah bersemayam. Dan kita tidak tanya bagaimana. Serta tidak pula menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Selesai. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahawa Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan suatu apapun juga. Itu kunci dia dah. Kesimpulan daripada apa kita baca tadi, Ahlus sunnah wal jamaah mengimani, menjadi iman kita bahawa Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan suatu apapun juga. Tu kaedah dia keseluruhan. Hak ni pun kita pegang, puak-puak khalah pun pegang hak ni juga. Hak duk ngaji sifat 20 tu lah. Dan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu, semua tu ni juga kunci dia nya. Kunci pengajian sifat 20, Allah tidak sama dengan makhluk. Kita ngaji tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ni juga kunci kita. Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Mu nak balas apa? Nak marah aku apa? Aku tidak kata Tuhan ni 2, 3. Kau mana?
Aku pun tak kata, mu pun tak kata Tuhan dua tiga. Mu kata Allah esa, aku pun kata Allah esa. Mu kata Allah tidak serupa dengan makhluk, aku pun kata Allah tu serupa makhluk. Lepas tu nak balas apa? Hal itu kerana tidak ada yang serupa, setara dan tidak ada yang sebanding dengannya, serta Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Nak cari hak serupa tak ada, nak cari hak lebih pada Allah memang tak ada. Okey, hak lebih pada Allah tak ada, hak serupa pun tak ada. Kalau kita nak kiaskan makhluk dengan Allah pun tak layak juga. Allahu ahad. Tu surah tauhid. Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas ni panggil suratul tauhid. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Bukan Allah bergantung dengan makhluk. Kita ni gantung dengan Allah. Jangan duk koyak dengan ibadat kita. Tuhan ni mujuk kita duk semaya ya. Kita tak semaya tak ada lah dianya. La ilaha illallah. Mu ingat mu siapa? Mu ingat mu siapa? Andai seluruh manusia ni kufur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha esa. Allah tak bergantung pada ngatikmu, tak bergantung pada semayamu, tak bergantung pada ibadatmu. Mu buat ibadatmu, ngatikmu, semaya, Allah pula beri pahala kamu. Yang demikian itu dikarenakan hanya Allah Azza wa Jalla sahajalah yang lebih tahu akan dirinya dan selain dirinya. Dialah yang lebih benar firman-Nya dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kemudian para rasul adalah orang-orang yang benar, jujur dan juga dibenarkan sabdanya. Baik. Akidah ahli sunnahnya apa dia? Membenarkan kalamullah. Bila kalamullah Anda sebut berkenaan dengan Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah bersemaya, Allah ada kaki dan sebagainya, dan itu kalamullah. Itu kalamullah. Maka kita kena tahu Allah lebih tahu tentang dirinya. Dia tahu tentang dirinya. Allah lebih tahu daripada kita. Kita tak tahu tentang Allah, lagu mana sifat dia, lagu mana bentuk rupa dia. Allah lebih tahu. Bila Allah lebih tahu, dia pun kata dia ada tangan. Kita terima sudahlah. Ni apa kita pasal-pasal tak ada pasal-pasal Tuhan tak ada tangan Bila muklis Tuhan mana? Bila muklis Tuhan yang kata Tuhan tak ada tangan ni? Dia pun jawab, tak muklis bila mu kata Tuhan ada tangan. Aku tak kelis tapi aku dengar Tuhan kata dia ada tangan. Faham tak ni? Macam pening belakang. Ustaz pelik lah kipas ni. Tangan duduk situ, waktu paling kot tu. Tangan duduk sini paling kot ni pula. Memang nak berlawal lah. Menyebabkan tak berani mana ni. Perlu rejak kita. Okay, hak ni mari, hak tu pergi tolak pula. Tak siapa angin tu sini. Tak sana. Bertegak esok dia paling kat tu pula. Allahu Akbar. Panah ni. Tak panas? Tak panas. Okey, patah belakang tu matahari ni yang kita suruh panah ni, jarak dia dengan kita siapa tahu apa? Jarak matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Matahari tu orang kata nampak jarak dia dengan bumi 150 juta kilometer. Jauh tak? Jauh. Kalau nak pergi tak tahu apa kali buah minyak. Tapas kerak putih buah minyak 150 juta kilometer. Suhu dia tahu suhu di surface ni permukaan, bukan matahari bola api dia tu tak. Matahari ni dia bola api, dia mengeluarkan
api lah. Buf, buf. Dia gas hidrogen. Bila dia buf bakar tu, dia tukar jadi gas helium. Permukaan matahari itu panas dia 5,500 darjah Celsius. Permukaan dia, permukaan. Kalau dasar dia, bola dia tu, hak dalam tu, hak terbakar tu, panas dia 15 juta darjah Celsius. 15 juta darjah Celsius. Hak sapa kau kita ni, sapa kau kita dengan jarak 150 juta kilometer ni, dah kena Mekah 50 darjah Celsius. Nana ni kita tak sampai 50 ni, berapa doktor ni agak-agak ni? 37, 38 ada. Hak tengah hari tu, tengah hari ke, tengah hari 37, 38. Nak mari mai Zohor pun 10 kali mikir, turun kodok, dok. Nah, duk Mekah gitu, dalam bilik hotel ke sejuk. Orang bad dah. Turun kodok, dok. 150 juta kilometer tu. Allahu Akbar. Ustaz ukur dah ke? Aku tak ukur. Kita pakar orang ukur. Baik. Yang demikian itu, hak kita kata Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, kaki ni, dikarenakan hanya Allah Azza wa Jalla sahaja yang lebih tahu akan dirinya. Okay, siapa tahu tentang Allah lebih daripada Allah? Tak ada. Supaya kita lah, kita lebih tahu tentang diri kita. Orang lain tak tahu, orang lain. Okay, orang lain tahu. Awak lebih tahu tentang diri awak. Ustaz tak tahu, tengok luar ni, Masya Allah. Okay, juruhnya anak-anak murid, atas belakang tu kurap besar ni, tak ada siapa tahu. Patut duk gini semacam pun geru. Orang tak tahu. Ada kurap atas belakang, orang tak tahu dah. Apa tu lagi hak dalam hati. Hak dalam hati kita lagi orang tak tahu. Awak lebih tahu tentang diri awak. Allah begitu juga, dia lebih tahu tentang diri dia daripada makhluk-makhluknya. Dialah yang lebih benar firman-Nya. Firman Allah lebih benar. Bila Allah berfirman, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya apa dia? Allah ada tangan. Bila Tuhan kata wajhullah, muka Allah, maka dia ada muka. Dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kalam Allah lebih baik daripada kalam makhluk. Kalam makhluk kata yadun itu bermakna kuasa, muka itu, istiwa itu bermakna istaula. Tu kalam makhluk. Mana lebih baik kalam makhluk dengan kalam Allah? Kalam Allah. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang benar, jujur. Rasul yang menyampaikan Islam kepada kita, yang membawa Al-Quran kepada kita. Rasul ini benar, Rasul ini jujur, dan juga yang dibenarkan sabdanya. Berbeza dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Kerana itu Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita biasa doa, kita tutup dengan ni kan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana, maha suci, Rabbik, Tuhanmu, Rabbil izzati amma yasifun, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Kita mensucikan maha suci Allah, Tuhan yang penuh keizzahan, daripada apa yang mereka sifatkan. Mereka sifatkan Allah dengan kelemahan, dengan kekurangan, semuanya ternafi belaka. Wassalamun alal mursalin, dan selamat sejahteralah bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menyucikan dirinya. Subhana ni maha suci. Allah menyucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasul.
Orang hak lawan Nabi zaman dulu, dia menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka dalam ayat ni turun mensucikan semua itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla melimpahkan salam sejahtera kepada Rasul kerana bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah. Wassalamun alal mursalin. Allah Ta'ala menyampaikan salam sejahteranya kepada Rasul kerana Rasul-Rasul ini amanah, jujur. Dia bercakap berkenaan dengan Allah apa yang selayaknya bagi Allah. Bila kita ngajar sifat Tuhan hak tidak layak bagi Tuhan, kita ni khianat, dia panggil. Kita khianat. Kita ubah maksud-maksud yang ditentukan oleh Allah, kita khianat. Dalam menuturkan asma dan sifatnya, Allah memadukan antara an-nafyu wal itsbat. An-nafyu menolak, menafikan. Al-itsbat menetapkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Kerana itu adalah jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, jalan orang-orang yang Allah karuniai nikmat, iaitu jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Firman Allah, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat. Orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, orang ni tidak saja dia akan bersama-sama esok dengan siapa? Dengan mereka yang diberi nikmat oleh Allah. Faham ayat ni dah? Orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul akan bersama dengan siapa? Akan bersama dengan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Daripada siapa dia? 4 golongan: nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Baik, dalam 4 golongan ni kita tergolong dalam golongan mana? Ada tak golongan kita? Nabiyyin. Ada nabi sini cakap tangan? Ada nabi? Ada? Kau nabi? Tak ada. Nabi tak ada dah kita ni. Kalau ada tu karut. Orang ngaku jadi nabi tu karut. As-siddiqin. Ada tak di kalangan kita ni orang hak setarah dengan Sayyidina Abu Bakar? Ada? Asy-syuhada. Ada? Nak mati syahid ke mana? Subuh tak bangun. Nak mati syahid ke mana? Sah kau bunyi bedil, bunyi mercun tu kecing dah. Latah 3 hari. Apa bukan bunyi bedil, baru mercun. Takutnya nak mati syahid kita dah. As-salihin, orang-orang soleh. Ada di kalangan kita ni orang soleh? Orang soleh tahu? Orang hak tak deki orang hak tak dendam dengan orang hak buat baik pada orang hak buat jahat pada dia, orang hak tahajud tak tinggal tiap-tiap malam, orang hak baca Quran sejuzuk sehari. Ada? Puasa sunah khamis. Cakap tangan. Siapa agak-agak dia ni tergolong dalam golongan solihin? Saya, Ustaz. Mana? Ada. Oh, tak usah koyak lah. Jangan koyak lah. Lepas tu kita nak bersama mereka lagu mana? Jadilah orang yang yuti'illaha war rasul. Nak jadi orang soleh, kita ni ya Allah, subuh pun lewat semua. Bukan setakat gajah, dinosaur subuh.
Tu duduk tepi masjid dah tu. Duduk jauh sikit tak mai tengok tu. Nak jadi salihin, dah nak jadi syuhada, dah nak jadi apa nama ni siddiqin, payah dah nak jadi nabi, lagi mustahil. Walaupun nama nabi, nama Muhammad Nabi. Nama nabi perangai iblis. Ada nama Allah Abdul Rasul, Masya Allah. Ada nama Abdul Rasul, hamba Rasul, tapi perangai memalukan Rasul. Tapi kita nak bersama dengan mereka. Mereka ni an'amallahu alaihim, orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Nikmat menjadi nabi, nikmat menjadi siddiqi, nikmat menjadi syuhada, nikmat menjadi salihin. Kita nak jadi hoppak ni rasa dah. Tapi nak bersama mereka, kita kena buat dia yuti'illaha war rasul. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, faulaika, maka merekalah ma'al ladzina an'ama Allah, akan bersama dengan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Siapa orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat ni? Pak golongan itu. Wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah orang-orang yang mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Pak golongan ni, pak golongan ni lah sebaik-baik teman. Nak saing-sainglah dengan pak golongan ni. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada dengan salihin. Nak saing dengan Nabi boleh? Tak boleh dah, Nabi mati dah. Siddiqin payah dah. Syuhada tak ada pak kita ni Malaysia ni. Salihin adalah. Maka berkawalah dengan orang-orang salih. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang dan menempuh jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Dengan berpegang kepada jalan ini, maka sempurnalah nikmat yang mereka dapat berupa akidah, adab dan juga akhlak. Adapun orang-orang menempuh selain jalan mereka, maka mereka pasti akan menyimpang dalam masalah akidah, adab dan juga akhlak. Bila kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, kita kena faham perenggai akhir ni nak sebut, bila kita memperjuangkan akidah, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh apa nama ni pak golongan ni, nabiyin, siddiqin, syuhada wassalihin. Bila kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh pak golongan ni, kita mesti menghadapi tribulasi, mihnah, cabaran, dugaan sebagaimana pak-pak orang ni, pak-pak golongan ni lalui. Pada lepas tu dia kata ahlus sunnah wal jamaah berpegang dan menempuh jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Dengan berpegang kepada jalan ini, maka sempurnalah nikmat yang mereka dapat berupa akidah, adab dan akhlak. Adapun orang yang menempuh selain jalan mereka, maka mereka pasti akan menyimpang dalam masalah akidah, adab dan juga akhlak. Dan kita pegang cara kepak-pak golongan ni, maka kita akan lalui apa yang mereka lalui. Dapat mihnah, dapat tribulasi, dapat nikmat, apa yang diperolehi oleh pak golongan ni. Bila kita menyeleweng daripada pak golongan ni, kita ngakulah siang malam kita ahli sunnah pun kita bukan ahli sunnah. Wallahu alam. Yang ketujuh, kaedah tentang sifat-sifat Allah menurut ahli sunnah. Baik, nak sambung sikit lagi. Perbincangan yang ketujuh ni juga sambungnya dalam bab masalah tauhid al-asma' was sifat. Sifat-sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya ada dua macam. Sifat subutiyah dengan sifat salbiyah. Sifat yang disebutkan Allah tentang diri dia. Dalam Quran ni kita baca Quran, kita akan jumpa dengan ayat-ayat Allah menceritakan tentang diri dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada tak? Ada. Lepas tu ayat ada lagi. Surah Al-Hashr tu kan? Huwar Rahmanur Rahim tu.
Kena ayat tu. Siapa ingat? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min tu. Wallahu alladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Muhaiminul Azizul. Tak ingat. Nak sebut nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang dirinya dalam Al-Quran ni ada dua. Satu subutiyah, yang kedua salbiyah. Subut ni adalah setiap sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dalam Al-Quran ataupun melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang tetap bagi Allah. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan. Hak Tuhan sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis tentang sifat Allah, sifat ni semuanya sifat sempurna serta tidak menunjukkan sama sekali adanya celah, adanya kekurangan dan kecacatan dalam nama tersebut. Contohnya Al-Hayah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu, Allah ni maha hidup. Maknanya Allah ni tidak akan mati dan tidak pernah mati. Berlawanan dengan kita ni hayyun juga, okay? Kita ni hidup juga, tapi hidup kita akan mati. Hidup kita, sebelum hidup ni kita mati. Allah, dia hidup, sebelumnya tidak ada mati, selepasnya tidak ada mati. Al-ilm, mengetahui. Allah ni wahuwas sami'ul alim. Al-alim, maha mengetahui. Kita pun mengetahui juga, tapi mengetahui tidak banyak perkara, sikit ialah. Tapi Allah mengetahui semua benda, sehingga bilangan daun yang gugur pun dia tahu. Kita haji bila daun gugur haji bila pohon depan rumah tu kan, tengok lu habis daun, kemarah, ambil gerak, siapa bakar api. Ada kita tahu bilangan daun gugur, nak tahu agak dia kan, bila tak ada faedah. So, dua terbokok 20 motor. Bila gapo macu daun motor. Mana? Nak tahu. Tuhan pun tahu ke bilangan daun hak luruh. Kita nak tahu juga. Bahawa bila pohon motor macu saja tu, pohon serta lagi. Banyak lagi daun pohon serta. Jeng. Kita mengetahui tidak semua benda. Allah Al-Alim, maha mengetahui. Tuhan serba tahu, tidak ada yang dia tidak tahu. Al-Qudrah, berkuasa. Kita kata kita ada kuasa. Siapa dia di Malaysia paling berkuasa? Perdana Menteri Malaysia. Okay, contoh. Perdana Menteri, orang yang paling berkuasa. Adakah betul? Dia hanya berkuasa di Malaysia? Pergi Thailand, yang saya pak demo. Mana? Gi litah border Malaysia, gi Singapura, yang jebeh demo, mung Perdana Menteri Malaysia, mung berkuasa lah Malaysianya. Tu pun kicik dah kena tai ke Mahathir. Mahathir tu bekas Perdana Menteri. Ke Mahathir lah ni lawan Najib, bagi soalan-soalan mau pada Najib. Jeng Najib tak jenis tidur. Mahathir tulis surat khusus ke Najib Tun Razak, bagi pilihan, mu nak resign ataupun nak cerai binimu. Mana? Nak resign, letak jawatan sebagai Perdana Menteri, ataupun nak cerai bini. Kalau mu tak say letak jawatan, mu cerai binimu. Mu tak cerai binimu, mu letak jawatan. Mahathir tulis surat. Jeng Najib tak jenis tidur. Minta tempoh, bagi tempoh sebab anak dia nak nikah. Nikah baru ni ke anak dia tu dengan siapa dia? Kazakhstan dekat-dekat negeri syaitan. Nikahnya pula Allah. Tak tengok anak Najib nikah, tak clear. Kalau aku kan bunga saja 3 juta. Bunga saja. Bunga kena bunga ke?
Tai ayam, tai itik, bunga ni ada belaka bunga 3 juta bahagian bunga. Allah. Gapo tak ada sebut? Berkuasa. Orang paling berkuasa Perdana Menteri. Tapi adakah dia berkuasa belaka? Tak. Ramai mana Perdana Menteri yang digulingkan daripada jawatan? Pervez Musharraf. Dia bukan Perdana Menteri. Dia ni hanya apa nama ni, tentera ni pakai apa dia? General Pervez Musharraf. Dia boleh gulingkan Nawaz Sharif di Pakistan. Nawaz Sharif Perdana Menteri, dia general, dia gulingkan Nawaz Sharif. Akhir dia naik jadi apa nama ni, ketua di Pakistan. Berkuasa, tapi kuasa itu ada had. Allah Maha berkuasa. Adakah ada had bagi kuasa Allah? Tidak. Allah berkuasa atas semua makhluknya. Bukan setakat bombing langit hak dia lagi. Dia kata gerhana semalam. Tengok tak? Tengok. Sah tak mai sunat gerhana? Mai ke tak? Mai dia tengok. Bisa. Kau tengok mai tengok. Tak dengar? Tubik sebentar. Masa semaya tubik. Habis semaya. Nak tengok ni. Undu nak tengok kau. Okay. Allah. Tu nak sebut Allah. Bulan purnama semalam. Purnama. Mengambang penuh. Cerah. Pukul 8 malam. Gelap gelita. Okay. Tepat pukul 8. Gelap. Allahu Akbar. Dia berkuasa. Bukan setakat bulan. Dia boleh buat gerhana matahari. Matahari hak kita kata letak 150 juta daripada bombing yang menyinar ni, dia ada tika-tika dia buat al-kusuf. Dia dua istilah. Satu kusufun, yang kedua khusufun. Al-kusuf dengan kaf untuk gerhana matahari. Al-khusufu kha untuk gerhana bulan. Matahari hak cerah tu, Tuhan mari bulan tak tengah, lindung matahari, gelap sementara. Tu dipanggil apa dia? Gerhana matahari. Hebat dah Allah. Allah hebat. Dia nak kata hujan. Dia kata panah. Allah. Itulah sifat kesempurnaan. Al-istiwa, bersemayam atas arash. Lagu mana dia bersemayam? Jangan tanya. Itu tak perlu kita tahu. Nuzul, Allah tak turun ke langit terendah. Langit ada 7 lapis. Turun ke langit dunia. Dia guna sini langit terendah. Allah turun, tapi tidak sebagaimana kita turun. Jangan awak nampak awak turun daripada tingkat 2 tu. Gedek. Sebagaimana aku turun daripada tingkat 2. Bagilah Allah turun ke langit dunia. Karukmu. Jangan kata gitu. Tak boleh kita qiyas, tak boleh kita misalan. Gaul nuzul, wajhun, yadun dan lain-lainnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut wajib ditetapkan benar-benar sebagai milik Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya berdasarkan dalil naqli dan juga akli. Baik, subutiyah ni juga terbahagi 2. Tadi kita kata sifat Allah ni ada 2, subutiyah dengan salbiyah. Subutiyah ni pula terbahagi kepada 2. Ada zatiyah, ada fi'liyah. Zatiyah ni zat Allah, sifat yang sentiasa dan selamanya tetap pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dipanggil sifat zatiyah. Sifat zat Allah. Allah ni maha hidup, berbicara, mengetahui, berkuasa, berkeinginan, pendengaran, penglihatan, kemuliaan, keperkasaan, kebijaksanaan, ketinggian, keagungan. Dan semua dalam sifat ini adalah sifat khabariyah, seperti adanya wajah, tangan dan juga mata. Sifat-sifat zatiyah ni berupa khabariyah, perkhabaran Allah Ta'ala yang memberitahukan kepada kita. Adapun sifat fi'liyah, al-sifat yang terikat dengan masyiah, kehendak Allah. Fi'liyah ni makna perbuatan. Perbuatan ni terikat dengan masyiah ataupun kehendak Allah, seperti istiwa, bersemayam, nuzul, turun ke langit terendah, ataupun datang pada kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
muka surat sebelah tu. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Allah datang, Allah istiwa, Allah turun. Ini dipanggil sifat-sifat fi'liyah. Suatu sifat bisa menjadi sifat zatiyah fi'liyah ditinjau dari dua segi, iaitu asal perbuatannya, seperti kalam. Apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya adalah sifat zatiyah, kerana Allah Azza wa Jalla sentiasa dan selamanya disifati dengan sifat berbicara. Tapi jika ditinjau dari segi satu persatu, terjadi kalam, adalah sifat fi'liyah kerana terikat dengan masyiah, kehendak. Dan Allah Ta'ala berbicara apa sahaja yang dia kehendaki jika dia menghendaki. Baik, ada sifat-sifat yang bila kita tengok satu sudut, dia ni zatiyah, tengok sudut yang lain, dia ni fi'liyah. Kita ulas sekali lagi. Sifat Allah ni ada dua, salbiyah dengan sifat zatiyah dengan salbi, subutiyah dengan salbiyah. Subutiyah dengan salbiyah. Subutiyah ni yang tetap pada Allah Ta'ala. Salbiyah ni sifat yang dinafikan daripada Allah. Sifat subutiyah ni ada dua, zatiyah dengan fi'liyah. Zatiyah iaitulah sifat yang sentiasa ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat fi'liyah ni perbuatan Allah. Bila ada sifat-sifat yang bila kita tengok dua-dua ada pada dia, zatiyah pun betul, fi'liyah pun betul. Macam berbicara, Allah berbicara ni sifat zatiyah Allah, tetapi dia juga kadang-kadang jadi fi'liyah. Kalau Allah tidak berbicara, bukan bermakna Allah tak boleh berbicara, tak. Tetapi ketika dia berbicara, dia jadi fi'liyah. Ketika tidak berbicara, dia jadi zatiyah. Pok kita lah, kita boleh kecek, tapi tanya tak saya kecek senyap. Ustaz kecek, awak tak kecek. Adakah awak ni bisu? Tak. Awak memang ada sifat berbicara, boleh berbicara, tapi tidak berbicara. Bila awak kecek, ketika tu jadi fi'liyah. Ketika dia senyap ni zatiyah. Berjalan, awak dah congok, adakah tak boleh jalan? Tak. Berjalan tu sifat zatiyah. Sifat zatiyah bagi Hazri ke dia boleh jalan. Tu tak jalan tu, udah ngaji duk congok lah cakap jalan. Maksudnya ngaji. Bila dia jalan, dia jadi fi'liyah. Menulis, semua orang boleh nulis. Menulis ni sifat zatiyah asalnya. Ketika tak menulis, dia jadi zatiyah. Tapi bila akak pen nulis, jadi fi'liyah. Allah Ta'ala sebut, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Setiap sifat Allah yang terikat dengan masyiah, iaitu kehendaknya, adalah mengikut hikmahnya. Sifat-sifat fi'liyah ni atas kehendak Tuhan. Tuhan nak buat gapo, ikut dia nak, bukan ikut kita. Kalau kita tak sengaji alim nak kau mana, ya Allah buatlah aku jadi alim, ya Allah, doa atas katil, malah mari kelah. Kalau ikut kita lah nak satu benda tapi tak si usaha. Allah dia ada masyiah, kehendak dia. Dan kehendak Allah tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh paksa Allah. Dia nak, dia buat. Dia bui pada siapa hak dia nak bui. Hikmah ini terkadang dapat kita ketahui, tetapi terkadang tidak mampu kita fahami. Apa tadilah, kadang-kadang Allah buat satu benda, kita hak boleh fikir. Ada benda kita tak boleh fikir. Bapalah Allah, dah lah dia tu anak seorang, nak boleh anak pula lama, 10 tahun nikah baru boleh anak seorang. 10 tahun boleh tu gak suka lah hati, boleh anak.
Tika anak umur 3 tahun jatuh lift, mati. Berapa tahun budak jatuh lift Kuala Lumpur? Tak tengok gambar. Mok kecil telefon ni. Anak dah main lift. Jatuh, mati. Sekali fikir, ya Allah, apalah membuat mak dia ada masalah, kecil telefon tu tengah balas dengan siapa tak tahulah. Balas dengan tok lelaki ke mana. Masalah di situ. Anak ni gedung jatuh mati. Bertimpa-timpa masalah. Tu semua kehendak Allah Taala jadi gitu. Kehendak Allah. Adakah kita nak kata Allah zalim? Tak, Tuhan tidak pernah zalim pada hamba-Nya, tapi ada hikmah. Hikmah apa dia kat ustaz? Ada benda kita boleh fikir, ada benda kita tak boleh fikir. Macam-macam. Ada orang Tuhan uji dengan sakit. Belum nikah sihat, Allah, Ratu Olimpik. Belum nikah ni Ratu Olimpik. Habis suka dia main di sekolah tu. Wakil sekolah belakang, bola jaring, bola keranjang, bola sepak. Habis bola dia wakil. Sehat masuk universiti pun aktif juga. Habis satu dia masuk. Sehat. Bila nikah ya, nikah sakit. Mula-mula nikah bila sakit, tok lelaki okey lagi. Okey dah, okey lah. Mungkin saya ke benar. Tak apa yang abang angkat. Abang angkat. Abang lah mandi, abang lah suap nasi, abang lah basuh baju, abang lah belakang. Tapi sampai bila? Sampai bila? Dia pun nak anak, nikah nak ke anak. Dia nak bahagia, nak gurau-gurau dengan bini dia. Ni bini sakit je lepek. Nak gurau, tak ada refleks. Ya, abang gurau ke? Jeng dia. Ya nak juga awak hak gitu kejut. Apa cat? Mana? Nak juga suka-suka. Tiba-tiba nak gurau tak boleh gurau. Senyap, porobok. Cokek pun tak kejut. Cokek ke mana? Abang cokek saya ke? Jeng. Mula-mula nikah, tapi lama-lama bapalah ya Allah, muji aku gini ya Allah. Dia mula duk main bapa ya Allah tu, dia nak pergi pada tidak redha. Ingat, Allah Ta'ala buat sesuatu ada hikmah. Hikmah ni biasanya ada kita tahu dan ada kita tidak tahu. Hikmah ini terkadang dapat kita ketahui, tetapi terkadang tidak mampu kita fahami. Namun kita benar-benar yakin bahawa Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki sesuatu melainkan apa yang dikehendakinya. Dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu adalah baik untuk hamba-Nya. Bapa ya Allah, hamba dah lah payah boleh anak seorang pula mati. Kita mungkin sedih anak kita mati kecil, tapi kita tahu ke tak, anak mati kecil ni dia boleh wisyafaat pada mak pak dia yang redha dengan kematian dia untuk masuk syurga. Esok bila malaikat arah masuk syurga, Tuhan suruh masuk syurga budak-budak ni. Tak si masuk. Bapa tak si masuk syurga. Nak masuk dengan Umi, nak masuk dengan Abi. Dia kata nak masuk dengan Umi, nak masuk dengan Abi. Lagi carilah Habibmu tu. Dia pergi tengah-tengah orang ramai, cari mak dia, cari ayah dia untuk masuk syurga sekali. Tak kau tu. Munah mana? Munah anak Musa sekali dengan mu, tapi jadi anak neraka ke? Dia mati kecil boleh bawa masuk syurga. Berapa ramai orang ada anak-anak dia besar jadi kebanggaan. Ni anak atas hamba seorang ni. Ni atas hamba seorang ni, anak putih. Putih. Pik kuda. Putih sungguh. Anak putih nurun dia dak kena anak putih makan pik kuda. Duk temok, duk katok pok. Buat apa dia? Ada anak besar jadi gini.
Allah hikmat dia tinggi. Tak sewi anakmu ni besar jadi neraka pada kamu, menyusahkan kamu. Dia masuk neraka, mu sakit hati. Dia mati masa muda, kamu redha, dia boleh ambil pula mu masuk syurga. Satu contoh lah kawan. Bapa kau ustaz, bini saya sakit ustaz. Tuhan nak pahala lebih lah. Kamu dah mutahajud malah dah. Mana? Ngaji malah. Orang jaga bini sakit lah boleh pahala. Munduk mandi dia, munduk suap makan dia, munduk sabar dengan kesakitan dia. Mu ingat saya saja ke? Tuhan ni pahala kamu lah. Ustaz sedap lah kecek bini sakit. Terah bini ustaz sakit. Allahu Akbar. Sabar. Ada orang dia jaga bini sakit 7 tahun. Kita tak tahu. Kita saing dengan dia ni lama. Dia orang tua lah. Satu hari tanya soalan berkenaan dengan semaya orang sakit. Lagu mana ustaz kalau dia ni macam banyak tak khabar pada khabar ustaz gini-gini. Tu jawab. Kata siapa dia sakit? Orang tina rumah ustaz. Kata sakit kata sakit. Tak boleh gerak. Nak bangun kena bangun, nak tidur kena tidur. Dia lah duk mandi, tukar baju, suap makan. Lama dah kau. Baru ustaz. Bila lagi? 7 tahun. 7 tahun. Duk jaga bini 7 tahun. Kita terkejut. 7 tahun. Tak rajin royak kau orang bini dia sakit. Hebat. Lepas tu kata, apa makna jaga? Kata, ish. Dia jaga kita 30 tahun dah ustaz. Tengok dia jawab. Dia jaga kita 30 tahun dah ustaz. Nikah ni 30 tahun lebih dah. 30 tahun dah dia jaga kita ustaz. Makan minum kita, kain pakai kita, jaga kita 30 tahun. Dan ni tu buat dia sakit. Kita jaga dia baru 7 tahun baru ustaz. Nak cari tu lelaki, carilah lagu ni. Allahu Akbar. Ni dah baru sakit 2 hari, cari hal lain dah. Baru 2 hari sakit. Tak klik rumah dah, pergi dating. Mana? Cari bakal isteri baru. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Gapo saja hak nak tak jadi kecuali Allah nak. Pada ayat tu. Wa ma tasyauna, gapo saja hak nak gini illa an yasha Allah. Tak jadi kecuali Allah Taala nak jadi gitu. Baru jadi. Tak ada mak, tak ada pak nak anak dia tak jadi. Semua nak anak dia comel, nak anak dia juruh, nak anak dia jadi, okay? Tak ada mak pak nak anak dia jahat. Tapi tu hari 13 orang anak jadi belaka, seorang tak jadi. Sebab dia sebab gapo hak kita nak tidak akan jadi kecuali kalau Allah nak. Semua orang nak kaya tapi tidak semua orang dapat kaya. Semua orang nak sihat, tidak semua orang dapat sihat. Sebab dia hanya dapat gapo hak Allah Taala nak. Innallaha kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kita tahu nak sihat aja, kita tahu nak kaya aja. Tapi kita tak tahu efek, kesan daripada kita sihat, kesan daripada kita kaya. Mungkin Tuhan buat kita tidak kaya, jadi setara ni. Tak ada arah mana ustaz, mengaji pasal ada lah. Mujur kok mu tak ada piti, mari ngaji pasal ada. Terah kaya, geti Highland. Mana? Tak kenal pasal ada tu. Tu hikmah Allah Taala. Allah Maha mengetahui diri kamu. Dan mujur setara ni kena pasal ada, kena ngaji Quran, kena sebab tak ada piti, terah kaya-kaya. Bye-bye. Okey ustaz, bye-bye. No more ustaz sebab kaya. Allah alim, hakimah. Allah Maha bijaksana. Yang keduanya sifat dia salbiyah. Salbiyah adalah setiap sifat yang dinafikan, ditolak Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya melalui Al-Quran dan sabda Rasulnya. Segala sifat hak Tuhan tolak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Tuhan kata, dia sekali-kali tidak ngantuk, wala naum, apatah lagi tidur.
la ta'khudhuhu sinatun. Allah sekali-kali tidak ngantuk, tidak tidur. Maka ngantuk tidur tu dipanggil sifat salbiyah, sifat yang dinafikan, ditolak oleh Allah, sama ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan seluruh sifat ini adalah sifat kekurangan dan tercela bagi Allah. Gapo hak Tuhan tolak ni semuanya sifat tu sifat yang kurang. Contohnya mati, naum, tidur, jahal, bodoh, nisyan, kelupaan, ajzun, kelemahan, ta'bun, kecapekan, kelelahan. Sifat-sifat tersebut wajib dinafikan, ditolak dari Allah berdasarkan keterangan di atas, dengan disertai penetapan sifat kebalikannya serta sempurna, secara sempurna. Misalnya menafikan maut dan naum, berani menetapkan kebalikan bahawasanya Allah zat yang maha hidup dengan sempurna. Menafikan jahal, kebodohan, berarti menetapkan bahawa Allah zat yang maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna. Wallahu alam. Yang ke-8, peherih deh, salbiyah ni peherih, sifat yang kurang yang dinafikan oleh Allah. Yang ke-8, syirik dan macam-macamnya. Syirik dan macam-macamnya. Apa makna syirik dan macam-macamnya? Syirik dan jenis-jenisnya. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahawa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah. Nak bandingkan judi, nak bandingkan zina, nak bandingkan menipu, nak bandingkan gapo maksiat pada Allah, hak paling besarnya syirik. Faham? Apa makna syirik? Menyekutukan Allah. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kata siapa dia? Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sebesar-besar kezaliman. Zalim ni apa dia? Apa makna zalim? Apa makna zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim ni lawan pada adil. Adil ni apa dia? Wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan pada adil ni zalim. Zalim ni kita tidak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Orang hak bijak, orang hak alim, baca sedap api Quran, tiba-tiba kita tak belakang. Kita suruh orang hak bodoh ketok, baca teh tak betul, naik jadi tu imam. Itulah sezalim-zalim perbuatan. Zalim mu ni, orang hak alim mu tak belakang, mu suruh hak tak betul ceteh tu imam. Zalim tak? Zalim. Bukan zalim katok tendai dak, tu satu bentuk kezaliman. Zalim ni hak sebenar tidak meletakkan sesuatu pada tempat. Allah kita sepatutnya letak mana dia ni? Sebagai ma'bud, sebagai makluh. Tidak boleh kita meletakkan sesuatu yang setara dengan Allah dalam kita melakukan ibadat. Bila kita buat gitu, kita telah melakukan syirik dan kezaliman yang cukup besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa ni ada dosa besar, dosa kecil, betul tak? Dosa besar tu sendiri ada pelbagai bentuk juga. Dosa besar dah. Baca kitab Az-Zahabi, Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar sendiri pun dia ada peringkat-peringkat dia. Dosa curi dosa besar, tapi bandingan bunuh. Curi dosa tapi bunuh. Batu curi hukuman dia kat tangan. Tapi kalau hirabah, ropok bunuh, hukuman dia ke dia? Lain. Sama-sama dosa besar belaka. Zina dosa besar. Tapi dalam zina tu sendiri, kita, bukan kita lah orang lain. Dia zina dengan dia pergi Cina. Dia pergi zina di hotel di Cina. Tahu Cina mana, tahulah. Mana? Muka masuk hotel tengok ada ke dia? Kak ni. Biasa pergi Cina, tak biasa. Kita masuk bilik hotel tu, ada dah di megai pintu tu, ada dah you sleep. Call girl. Call girl.
gadis yang kita boleh panggil. Ada siap name card, siap dengan gambar duk gitu. Nombor telefon ya, harta bilik. Harga boleh nego, boleh runding. Hak tu hak jenis kad. Hak jenis gitawa bilik Indonesia ni, bukan jangan Indonesia. Orang kita gila sangat Indonesia ni, kih mudah ke ni? No zina kalau lupa, takut orang kena. Pergi Indonesia, tak ada siapa kena. Duduk oleh hotel, tak kena cari. Kok orang main ketuk pintu. Selamat sore pak. Sore. Mau ayam pak? Mau ayam. Entah ada ayam ke dia? Bukan ayam kok duduk. Deh, ayam ni tawar retino. Jangan main-main. Dia ambil. Dia berzina. Wal'iyazubillah. Dia berzina. Dosa besar ke tak? Dosa besar. Dosa besar. Tapi banding dia zina dengan siapa? Bini jiran dia. Lagi besar dosa ni. Bini jiran. Jiran dia. Dia tengok hari-hari. Dia tahu tu lelaki kawan ni jenis hijau laut. Klik nebula sekali. Dia buat perancangan jahat, cuba goda, dia berzina dengan jiran dia. Nak banding dengan zina dengan hak Cina, pelacur di Cina tu, dengan zina dengan bini jiran, mana besar dosa? Lebih besar zina dengan bini jiran. Zina dengan bini jiran banding dengan zina adik-beradik, deh jauh lebih besar sih. Nak sebut dosa tu dosa besar belaka, tapi sebutlah dosa besar gapo pun akbarul kabair. Sebesar-besar dosa yang besar ni ialah asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Zina, Allah. Baru ni ada anak buah Ustaz driver tu, hak kerja dengan jahit bahagian pencegah maksiat ni, dia cerita dah dari sini. Dia gigak seorang cikgu besar kita dengan budak tingkat telimo. Cikgu besar, budak tingkat telimo. Mak pok atas sekolah, tanggungjawab ke cikgu besar, suruh jaga anak dia, tiba-tiba dia pergi goda, pergi zina. Besar tak dosa? Besar. Hak bisa lagi cerita baru ni, budak tingkat 1 duduk seminggu dengan budak jatah dalam bilik hotel seminggu. Kita serah teruk, tapi nak banding dengan orang mensyirik ke Allah Subhanahu wa taala, hak pergi sembah kubur tok syekh, hak pergi sujud kaki tok syekh, walaupun pakai serban, pakai jubah, janggut panjang, deh jauh Tuhan lebih marah kepada siapa? Kepada orang yang mensyirik ke Allah taala, kepada orang hak janggut putih, pakai serban, duk sembah orang tadi. Kenapa tak tu nak sebut tu? Mengetahui tentang syirik dan pelbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Kita kena belajar ni. Kena belajar, dia kata, jenis-jenis syirik supaya kita dapat menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Yang pertama, definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Mudah ya, syirik ni bila kita menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan, meletakkan setaraf dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta al-asma' was sifat. Tak kira lah dalam rububiyah ke, dalam uluhiyah ke, dalam asma' was sifat ke, dalam salah satu daripada tiga ni kita meletakkan sesuatu sama dengan Allah, maka itu dipanggil syirik. Pertama dia kata syirik dalam rububiyah, iaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta, sebagaimana firman-Nya ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min zahir. Katakanlah wahai Muhammad, qul, Muhammad meroyak kepada siapa? Serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah.
qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Meroyak pada orang yang mensyirikkan Allah, ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Pergi panggil lah, serulah, minta tolonglah kepada Tuhan-Tuhan yang kamu anggap dia Tuhan selain pada Allah. Masa dunia mula aku suruh mu sembah Allah mutasir, nak sembah kayu, nak sembah batu, nak sembah tari, sembah bulan. Panggil lah, serulah, minta tolonglah pada Tuhanmu tu. Tu maksud dia. Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka hak mu sembah tu sebenarnya tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit maupun di bumi. Mu nak seru guan, nak minta tolong guan, ya dia ni, ya Tuhan hak mu nak sembah ni tidak ada kuasa walaupun sebesar zarrah. Lalak mari pak atas hidung nak ambak pun tak boleh. Okey, murugan kena murugan. Duk batu keh tinggi mana-mana warna kuning tu. Mari burung pek di atas hidung, boleh diambak? Boleh? Mana boleh? La yamlikuna mithqala dzarratin. Tak ada sebesar zarah pun kuasa, baik langit maupun bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peranan serta dalam penciptaan langit dan bumi. Sah kau nak berkuasa buat langit bumi mula ni pun Tuhan tak minta tolong dengan demon ni. Berkata demon ni lah bekerjasama dengan Allah dalam mesyuarat kali pertama untuk buat bumi, buat langit. Mana? Tuhan ni masa buat langit bumi ni, panggillah berhala-berhala ni, mari kita mesyuarat untuk membangunkan bumi, membangunkan langit, buat lagu mana? Ada gitu? Tak ada. Kalau ada boleh kira, boleh dia panggil share partner ke dia. Dia share. Orang panggil apa dia? Rakan kongsi. Tak ada. Tuhan tak pernah berkongsi dengan sesiapa. Buat langit, buat bumi. Yang mundur semua juga berhala untuk apa? Allahu Akbar. Tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Wa ma lahu minhum min zahir. Saya kau habuk Tuhan-Tuhanmu ni tidak menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk buat langit bumi. Kedua, syirik dalam uluhiyah. Tadi syirik rububiyah. Syirik dalam uluhiyah iaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Rububiyah kan? Rububiyah ni apa dia? Daripada atas ke bawah. Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat makhluk. Kita mensyirikkan Allah dari segi rububiyah ni, kita kata Tuhan-Tuhan yang selain Allah buat langit bumi. Uluhiyah ni kita mesti hanya menyembah Allah. Bila kita buat tauhid uluhiyah, kita disembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya berdoa. Berdoa ni hanya boleh kepada Allah. Minta. Tiba-tiba kita minta dengan selain pada Allah. Minta pada pokok besar, minta pada pusu, minta pada batu besar. Allah. Umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah, iaitu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa pada Allah. Ke Allah pun dia minta, selain Allah pun dia minta. Atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih korban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya. Sepatutnya perbuatan ini dibuat hanya kerana Allah. Tiba-tiba kita buat kerana benda lain. Punuh jani sembelih tidak kerana Allah. Bapa sembelih ayam ni nak gola ke? Tidak nak gola. Tok bomo minta suruh sembelih nak jamu moga. Jamu moga. Baik jamu aku, kenyai ke aku menjamu moga gap dia kenyai. Maka dia sembelih ayam. Gola kau panggil, kau tok seka, tok depan kubur, depan pusu. Dengan tujuan minta selamat kapung. Janganlah duk ganggu anak cucu. Syirik dah, syirik. Sepatut dia sembelih tu bismillah dengan nama Allah. Sepatutnya minta pertolongan supaya dah jauh daripada gangguan, minta dengan Allah, bukan minta dengan jin, minta dengan setan. Kerana itu barang siapa yang menyembah, berdoa kepada selain Allah,
berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalasan. 3 kali Nabi tanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, nak kodokmu aku beritahu pada kamu dengan sebesar-besar dosa. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala, Nabi sebut al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Apa makna dia? Muka surat sebelah tu makna dia. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengulangi 3 kali. 3 kali Nabi tanya. 3 kali ni ada ulama kata 3 sudut. Mula-mula tanya kok kanan, tanya kok depan, tanya kok kiri. Ramai depan Nabi ni ke? Ustaz dia tanya, nak kau kalau ustaz ayat dosa paling besar? Beranggu berlakon nak. Ni pula, nak kau tak puamu? Mana? 2 kali kau ayat. Paling pula kau ni, tanya pula sini. Tak ada orang pun, tanya jin pula. Jin pun nak juga. Mereka menjawab, tentu sahaja wahai Rasulullah. Nabi berkata, asyirku billah, syirik pada Allah, wa uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Ketika itu baginda bersandar, lalu baginda duduk tegak seraya bersabda. Mula-mula sebut isyrak tu duduk nyenggeng lagi, sebut derhaka tu nyenggeng lagi. Nak sebut hak 3 ni, Nabi bikah duduk congok. Duduk tegak ni duduk congok. Tadi nyenggeng nyanda, bangun nak ayat hak penting yang 3 ni. Dan ingatlah yang ketiga, berkata dusta wa qauluz zur, berkata dusta wa syahadatu zur, menjadi saksi palsu. Apa saksi palsu? Saksi palsu, dia tengok lagu lain, dia pergi jadi saksi lagu lain. Dia tengok A hak bunuh B, dia tengok A bunuh B, masa jadi saksi dia kata, ya saya lihat bunuh. Siapa hak bunuh? C hak bunuh. Padahal C tu dia lalu kat tu je, tak terlibat pun ke. B mati, dibunuh oleh A. Saksi seorang ni mari, kamu lihat siapa bunuh B? C bunuh. Padahal dia tengok A. Itu dipanggil saksi palsu. Banyak tak nanti dalam mahkamah, sama-sama kita ni gitu. Jolo kau kat haroyak kita ni bodoh. Apa tak jolo? Apa tak jolo? Padahal kita dengar lagu lain, kita pergi royak lagu lain. Padahal bukan kat haroyak pun. Kat nak royak. Contoh lah ni, contoh. Kena nama minta maaf lah. Mana? Kita jadi saksi palsu. Kanak tak royak lagu tu, royak lagu lain, kita jadi saksi palsu, menyebabkan punuh ranah hubungan. Perawi berkata, baginda terus mengulanginya hingga kami berharap beliau diam. Nabi ni tekan sangat masalah syahadatuz zur, saksi palsu, ataupun qauluz zur, berdusta. Nabi hodok tidur bangun congok, Nabi ulang wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, wa qauluz zur, wa syahadatuz zur. Ulang ni hak pak kado dengar tu congok. Bila nak berhenti lah ni? Mana bila nak berhenti lah ni? Banyak kali Nabi duk ulang. Syirik menyekutukan Allah dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar kerana ia menyamakan makhluk dan juga khaliq pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia telah menyamakannya dengan Allah, dan ini sebesar-besar kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
zalim lah. Kita tak sepatut letak makhluk sama dengan Allah. Tiba-tiba kita ambil letak makhluk sama dengan Allah. Itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh perbuatan syirik antaranya adalah orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati, baik itu nabi, wali maupun yang lainnya. Perbuatan ini adalah syirik. Kita pergi ziarah nabi, nak salih ke nabi, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Dah pergi Mekah ke, pergi Madinah, ziarah kubur nabi ke, jalan beratur tu, siapa depan pintu, dia kata wahuna assalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi selakah depan, sini salah pada Abu Bakar, pergi selakah salah pada Umar. Suruh pergi salah, ya, bukan akak panggil doa ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pakistan Dumai ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pak ciro kubur Nabi bukan tempat kita minta dengan Nabi dak. Boleh Syekh, ya hak emshi ya roh boleh pergi ambak. Dia marah polis tu, tobik luar, doa keluar pula. Doa luar tu hati ni dalam kena hambak. Muka kiblat kau lain, ngadak kubur Nabi. Allahu akbar. Berdoa memohon kepada selain Allah seperti berdoa minta satu hajat, isti'anah, istighasah kepada orang mati, baik itu kepada nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki, minta kesembuhan penyakit dari mereka, ataupun kepada pohon dan lainnya selain Allah, adalah syirik akbar. Mandi di kubur Tok Wali itulah. Anak amor baru ni kulit habis gelopah gatal, pergi ke hospital, tak ada apa. Doktor ni tu pakai kulit dah. Doktor ni pakai kulit dah, biar obat tak jadi. Pergi mandi sekali, ya, di kubur Tok Wali tu sia selalu. Mandi kubur Tok Wali. Jadi kawan ni biar obat hak orang panggil kajian. Nak boleh kerja di obat ni berapa tahun buat kajian. Capo kau ni jadi obat ni. Tak secaya. Nak percaya kau air telaga juga. Kalau air telaga juga, hak kucing dok kecing, hak tikus mampu. Tapi ustaz, jadilah setan belaka tu nak suruh mu sesak. Setan lah belaka tu. Masa mu duk garu gata tu, setan duk gata. Nak suruh mu ni pergi mandi di kubur tu Tok Wali tu. Mu mandi kubur dia pun tak buat mu gata. Oh, percaya. Berapa ramai ke hak lagu ni. Minta kubur, minta situ. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Desmaya kau, doa kau, puasa kau saja esok puasa sunat, puasa kerana syekh tu, puasa sempena syekh. Syekh tu mari ni, esok ni kita nak puasa sempena dia, syirik kafir. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabbnya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak ada beruntung. Al-Mu'minun. Ancaman bagi orang berbuat syirik. Esok kita sambung insya Allah pukul 9.30. Wallahu a'lam bissawab.